Rancangan motivasi pagi ini dibawakan oleh Telekong Siti Khadijah. Dah tawan hati yang tersayang? Hadiahkan Telekong SK kepada yang tersayang. Kunjungi butik SK atau layari sitihadijah.com. Siti Khadijah, lambang cinta abadi. Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, tuan-tuan dan perempuan, sidang pendengar Radio IKIM yang setia, yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Kali ini tuan-tuan dan puan-puan semua bersama dengan saya, Ustaz Bakhtiar Fitri Haji Abdul Hamid aka UBF, dalam rancangan motivasi pagi di Radio IKIM. InsyaAllah dalam sepanjang bulan November ini, tuan-tuan dan puan-puan akan bersama dengan saya. Kalau masih ingat lagi, sebelum ini saya pernah berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan tentang pendidikan anak-anak dalam Islam di bawah tema Aku Membesarkan Seorang Khalifah. Dan pada kali ini sangat istimewa, kita tukar tema yang baru. Apa dia tema yang baru? Tajuk tema kita sepanjang November ini ialah Cinta First Class. Cinta kelas pertama. Tajuk pun kelas. Dah senyum laki bini sebelah-sebelah tu kan dalam kereta tu kan. Maklumlah awal pagi ni kena banyak senyum, kena banyak menyentuh pasangan kita. Kalaulah pergi kerja tu, balik kerja sama-sama kan, paling tidak pun masa nak berpisah tadi, suami isteri pastikan ada sentuhan, ada ciuman dan ada ucapan daripada pasangan tu. Baik, tapi tak apa. Yang penting tuan-tuan dan perempuan, bakal suami, bakal isteri semua, diharapkan jangan terlepas perkongsian saya dengan tuan-tuan dan perempuan sepanjang November ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita dapat manfaat, bukan setakat tuan-tuan dan perempuan, termasuk saya juga. Dan saya sangat terbuka tuan-tuan dan perempuan, kalau ada nak kongsi dengan saya, nak share dengan saya, nak tegur saya, nak nasihatkan saya ataupun nak bertanya dengan saya, tuan-tuan dan perempuan, boleh PM ataupun DM saya di inbox, sama ada di Facebook saya ataupun di Instagram saya bawah nama Bakhtiar Fitri. InsyaAllah kita bincang sama-sama, insyaAllah, sebab perkongsian kita ini sepanjang bulan November banyak yang boleh saya nak upkan, orang kata kan, kita nak highlightkan supaya sama-sama dapat manfaat. Maknanya saya bercakap bukan sebab sedap mulut saya je, orang kata bukan sebab selera saya je, tapi input daripada tuan-tuan dan puan-puan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, untuk perkongsian kita yang pertama pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, suami isteri sekalian, saya nak bawa perkongsian kita tentang cinta kelas pertama, cinta first class antara suami isteri ini dengan satu tajuk namanya syukur. Namanya syukur. Apa maksud syukur ini? Syukur ini maksudnya apa? Kita ini berterima kasih, menghargai dengan apa yang ada ataupun dengan apa yang kita miliki. Okey? Ingat suami isteri, apa yang kita ada sekarang, syukur. Jangan asyik nak pandang ke belakang cari salah, ataupun jangan asyik nak melihat apa yang ada pada orang lain. Jangan. Kalau nak tengok pada orang lain kebaikan untuk kita tiru, itu bagus, tapi jangan dibanding-bandingkan. Saya teringat dalam satu program motivasi yang saya buat kan, saya pasang satu video kisah seorang murid dengan seorang guru. Guru tu kata dekat murid, dia kata dekat murid, berjalanlah dekat padang, dia kata. So sepanjang perjalanan dekat padang, cari rumput yang paling cantik dekat situ. Jangan berhenti sampai dekat depan. Tapi bila dah lalu dekat depan, jangan toleh ke belakang, cikgu tu kata. Dan sampai ke hujung nanti, bawakan kepada cikgu rumput yang paling cantik. Budak tu pun berjalan dah. Murid tu berjalan lah dekat padang.
Dia cari dekat depan mata nampak rumput yang cantik, tapi dia tak nak ambil. Dia kata apa? Mesti dekat depan tu ada rumput yang lagi cantik, dia kata. Dia pun berjalan ke depan, nampak rumput yang cantik, elok hijaunya. Dia tak ambil pun. Pada dia mungkin ada lagi rumput-rumput yang lebih cantik di hadapan, tapi dia ingat pesan cikgunya, lepas kau dah sampai kat depan, kau jangan patah balik ke belakang. Dia pun berjalan sampai ke depan, dan sampai ke penghujungnya tak ada satu pun rumput yang dia dapat, yang paling cantik yang dia dapat. Dia nak patah balik ke belakang, nak patah balik ke belakang tak boleh, sebab cikgu dah pesan. Kemudian dia bertemu dengan guru. Guru tanya kepada murid tu tadi, jumpa tak rumput yang paling cantik? Mungkin ada dekat belakang tu cikgu, tapi saya tak boleh nak ambil sebab cikgu pesan jangan toleh ke belakang, dah habis-habis ke depan. Cikgu tu mengajar kepada murid tu, kata apa? Kenapa tak ambil rumput yang kat belakang? Sebab cikgu tak bagi saya ambil kat belakang. Samalah juga dengan kasih dan sayang. Samalah juga dengan kita ini bersyukur dengan apa yang kita ada pada hari ini. Maknanya apa? Jangan asyik kita ni bercerita yang dah lepas-lepas. Jangan asyik duk tengok yang lepas-lepas. Tengok yang kita miliki pada hari ini. Yang dah lepas sudah lepas. Hargai apa yang kita miliki pada hari ini. Syukuri apa yang kita miliki pada hari ini. Dah hari ini, inilah suami yang kita ada, inilah isteri yang kita ada. Jangan asyik dipandang bini orang, jangan asyik dipandang laki orang. Asyik-asyik kalau dipandang semua laki orang, semua bini orang, mana baiknya pasangan kita pula kan? Cikgu tu mengajar kepada kita, kepada murid tu tadi, hargai benda yang kita ada pada hari ini dan tinggalkan benda yang telah kita tinggalkan di belakang. Nampak tak? Itu sebab tuan-tuan dan perempuan, ayah ibu, suami isteri semua, bakal suami, bakal isteri, kita kena ingat, kita boleh senaraikan 10 ciri pasangan yang kita nak. Kalau tanya orang perempuan, kau nak laki yang macam mana, Mah? Kan mak tanya dekat anak, Timah, Haleha, kau nak laki yang macam mana? Mak leha kalau boleh kan, nak laki yang handsome, yang kaya, yang boleh buat apa yang saya nak, yang boleh bagi semua yang saya nak. Saya tak nak suami saya ni mak curang dengan saya tak nak suami saya ni mak sekian. Lebih dari 10 orang perempuan boleh senaraikan. Termasuk juga orang lelaki kan, kalau diminta senaraikan 10 ciri isteri yang dia nak yang kurus, yang lawa, pandai masak, pandai ngurut, boleh nolong, boleh membantu, macam-macam yang kita nak. Tapi percayalah, rakan-rakan semua, suami isteri sekalian, tuan-tuan dan perempuan, daripada beratus ataupun daripada berpuluh yang kita minta daripada Allah, kalau kita dapat 2-3 pun cukuplah. Bersyukurlah kepada Allah. Mungkin suami kita ni pandai jaga anak, tapi tak berapa handsome sangat. Mungkin isteri kita ni pandai masaknya, tapi mungkin mengemas tu lambat sikit. Syukurlah, masih lagi kita memiliki apa yang kita nak. Itu pun tuan-tuan dan puan, kita kena ingat, dalam keadaan kita dapat sikit sekalipun, rumah Allah kosong, masjid kosong, sembahyang pun lambat. Bayangkan kalau semua yang kita minta kita dapat, tuan-tuan dan perempuan, tak ada siapa lagi nak berdoa kepada Allah, tak ada siapa nak merayu, bertahajud, bersyukur ataupun memuji Allah Ta'ala. Kalau semua yang kita minta kita dapat, dalam keadaan minta 10 dapat 2 pun kadang-kadang sembahyang pun lambat, nikah lagi kalau dapat semua. Dengan sebab itu Allah masih menanti lagi untuk kita merayu, bermunajat, memuji dan juga berharap daripada Allah agar Allah kurniakan kita nikmat-nikmat yang lain. Itu sebab tuan-tuan dan perempuan, kita kena syukur pada Allah. Ada jugalah orang nak kahwin dengan kita kan, ada orang sampai ke hari ini masih lagi belum dapat pasangan. Kita doakan yang masih belum berkahwin agar Allah Ta'ala permudahkan urusan mereka untuk dapat berkahwin. Dan kita yang dah berkahwin ni pula, syukurlah kepada Allah, ada juga orang nak dekat kita, ada juga suami, ada juga isteri, ada juga anak, ada juga orang yang menemankan kita. Setidak-tidaknya ini permulaan cerita pada hari ini, tuan-tuan dan perempuan. Jangan pula cakap dekat saya, alah ustaz nak bersyukur, tapi kalau lelaki tu perangai macam mana, tu sabar-sabar. Kita akan masuk nanti pada episod yang akan datang insya-Allah. Apapun tuan-tuan dan perempuan, termasuk saya juga, homework yang kita buat pada hari ini, pandang pasangan kita, lihat kepada kebaikannya supaya kita bersyukur kepada Allah. Balik ke rumah nanti, tuan-tuan dan perempuan, ayah ibu semua, sama-samalah kita ini mendadah tangan pada waktu malam selepas solat, syukurlah kepada Allah. Allah kurniakan kita pasangan. Mudah-mudahan dengan pasangan kita ini
menyebabkan kita ini masuk ke syurga bersama-sama. Ini namanya cinta kelas pertama. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita bertemu lagi pada besok hari. Hidup mati biarlah bererti. Mohon ampun dan mohon maaf. Ikuti saya Bakhtiar Fitri di FB dan juga IG. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rancangan motivasi pagi itu tadi Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi bersama dengan saya Ustaz Bakhtiar Fitri Haji Abdul Hamid aka UBF dalam rancangan motivasi pagi di Radio IKIM terbitan Puan Maslina Alias. Ingat lagi tak homework kita semalam? Syukur. Syukur. Syukurnya dengan apa? Menghargai dengan apa yang kita miliki. Tu kena ingat tu ya. Banyakkan kita ni selepas solatnya angkat tangan syukur kepada Allah Ta'ala. Kata Nabi dalam hadis, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir, kan, kata Nabi, la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah dengan mengucap alhamdulillah. Okey, banyak mengucap alhamdulillah dengan sebab nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Walaupun kadang-kadang kan kita tak miliki nikmat sepenuhnya, kadang-kadang ujian untuk kita dengan sebab berpasang-pasangan ni kan. Orang kata, ustaz kalau saya tak kahwin dulu kan ustaz kan, tak adalah hadap gini, tapi bila dah kahwin macam-macam saya hadap. Syukur juga. Kadang-kadang ujian itu menyebabkan kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Kan dah berapa banyak kita ni manusia, termasuk juga saya ni. Kalau tak ada ujian, kita lupa nak bersujud kepada Allah. Kita lupa nak minta kepada Allah kan. Itu sebab sama ada nikmat ataupun ujian, kedua-duanya ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala, sebab Allah ini mengajak kita, membawa kita ingat kembali kepada Allah. Alright, itu syukur. Hari ni tuan-tuan dan perempuan, kita nak share lagi. Okay, bagaimana cara kita ni nak menyuburkan cinta kelas pertama. Alright. Hari ini tuan-tuan, kalau kita masih ingat tema kita cinta kelas pertama, kalau kita masih ingat lagi tentang syukur, diikuti dengan muhasabah. Suami isteri, bakal suami, bakal isteri, apatah lagi orang-orang yang dah lama berkahwin, baru berkahwin, ataupun orang kata orang-orang yang kalau kita dah perasan, tuan-tuan dan perempuan, kita ni kadang-kadang yang dah makin orang kata lemau di punya hubungan dalam perkahwinan tu kan. Dan kita kena ingat tuan-tuan, antara data yang kita miliki, yang saya dapat antaranya, antara jangka waktu yang banyak berlakunya perceraian, perkahwinan yang tidak lebih 5 tahun perkahwinan. Ingatkan 10 tahun, ingatkan 20 tahun. Bahkan yang tak sampai umur perkahwinan 5 tahun pun dah boleh menyebabkan perceraian tau. Bahaya tak dekat situ? Maknanya tuan-tuan dan perempuan, ada benda-benda yang kita terlepas pandang dengan pasangan kita. Alright? So pagi-pagi ni tuan-tuan dan perempuan, kita dapatkan satu iktibar, satu motivasi apa yang boleh kita buat dengan pasangan kita, terutamanya bila kita balik ke rumah nanti. Kalau dalam kereta tu suami isteri pasang kuat-kuat, sama-sama dengar. Dengar ni bukan sebab nak menyalahkan orang lain tau. Kadang-kadang bila ustaz ni bercakap kena dekat bini, laki duk kuis tangan bini tu. Tu dengar tu. Ataupun duk isteri tu duk singgung dia punya tangan laki. Abang dengar tu. Bukan nak nyalahkan mana-mana orang, tak, tapi nak ambil iktibar, okey? Nak ambil iktibar termasuk juga saya tau. Saya bercakap ni pun belajar daripada apa yang saya baca ni. Tuan-tuan dan perempuan, banyakkan muhasabah. Terutamanya bila berlaku kadang-kadang itu ujian ataupun konflik ataupun masalah dalam keluarga kita, dalam hubungan suami isteri. Ambil iktibar dan bermuhasabah. Saya ambil contoh tuan-tuan dan perempuan ni. Tersebabkan Nabi SAW ini, bila Nabi ini ditanya oleh sahabat, ayyul mu'minina akyas ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang cerdik? Jawapan Nabi SAW,
aktsaruhum lil mauti dzikrah, orang yang banyak ingat kepada kematian, dan orang-orang yang sentiasa bermuhasabah dirinya. Mandana nafsah, orang yang bermuhasabah, berkira-kira tentang dirinya. Diingat kalau dia mati dalam ketika mana dia bergaduh dengan pasangan, ketika mana konflik pasangan suami isteri, ketika mana berlakunya perkara-perkara yang boleh menyebabkan orang kata persengketaan, permusuhan suami isteri, dan pada waktu tersebut dia mati ketika pada permusuhan, dia kata, ya Allah, tak masuk syurga aku, ya Allah. Itu sebab muhasabah dengan kematian itu sangat penting, sangat perlu bagi suami isteri. Baik isteri ataupun suami, ialah duk bergaduh laki bini, tiba-tiba berlaku kematian, nak pergi kerja, isteri kemalangan, suami kemalangan. Macam mana kita nak hadap kematian pasangan kita dalam keadaan sebelum kematian tu berlaku kita bergaduh laki bini? Menyesal tak sudah, betul tak? Ya Allah, kenapalah aku tak... dengan pasangan dia, dengan isterinya. Ceritanya simple, seorang lelaki datang nak mengadu kepada Saidina Umar tentang perangai isteri yang suka sangat beleteh. Tak habis-habis dia bercakap, pupa kan. Kadang-kadang time tidur pun bercakap tu, ngigau. Dia punya marah siang hari tu tak habis, sampai ke malam isteri tu mengigau marah ke laki. Isteri kata apa? Ya Allah, bini aku ni. Sampai ke malam dia bercakap, sampai tidur bercakap. Lebih kurang macam tu lah cerita seorang lelaki nak ngadu pada Saidina Umar Al-Khattab tentang masalah isteri suka beleteh. Sampai nak dekat rumah Saidina Umar Al-Khattab, dekat pintu rumah tu, dia nak ketuk pintu nak bagi salam. Tiba-tiba dari luar dia dengar Umar Al-Khattab sedang dileteri. Macam tu kita nak gunakan perkataan, kena leteh dengan dia punya isteri. Isteri tu duk marah, duk cakap pupa, duk cakap dekat Saidina Umar Al-Khattab. Tapi tidak terdengar pun sepatah suara Umar Al-Khattab untuk menjawab ataupun untuk nak berdebat dan lebih kurang gitu. Tak dengar sepatah pun. Dia pun sampai habis isteri Umar bercakap kepada Umar, tak dengar sepatah suara Umar. Dia kata dekat diri dia, kalau ginilah, setara beginilah kesabaran Umar Al-Khattab, buat apa benda lah aku nak gaduh dekat Umar. Umar kena marah, kena letih dengan isteri, dia pun diam. Takkanlah aku tak boleh nak sabar. Dia pun nak balik. Masa nak balik, Umar Al-Khattab terdengar dekat luar tu macam bunyi orang tengah berjalan kan. Dia pun tengok ada seorang lelaki kat situ. Engkau nak apa dekat aku ni, datang dekat sini? Lelaki tu kata apa? Ya Amirul Mukminin, wahai Saidina Umar Al-Khattab, aku nak mengadu dekat engkau tentang isteri aku suka beleteh. Tapi bila aku dengar engkau kena leteh, tak keluar sepatah perkataan dari mulut engkau, sepatah pun. Dia kata, aku nak ngadu macam mana? Umar berkata kepada lelaki itu, aku nak cakap macam mana dekat isteri aku. Dia kata, mungkin dengan sebab dia dapat meluahkan segala-galanya, dapat menenangkan hati dia. Aku nak kata macam mana dekat isteri aku. Dialah isteri yang mengandungkan anak aku, dia yang melahirkan anakku, menyusukan anakku, membesarkan aku, dia jaga pakai makan, semua minum aku. Macam mana aku nak cakap dekat dia, macam mana aku nak berbalah dengan dia, sedangkan terlampau banyak pengorbanan yang dia buat kepada aku dan anak aku. Tuan-tuan, ini muhasabah first class, muhasabah cinta pertama yang bawa kepada cinta first class, tuan-tuan dan perempuan. Itu sebab setiap pasangan ni, tuan-tuan dan perempuan, bila kita dalam keadaan yang sangat marah, relax sekejap, tarik handbrake, ambil wuduk, kita kata ambillah wuduk, duduk seorang-seorang pun tak ada masalah. Muhasabah. Betul isteri kita buat salah yang besar, betul suami kita buat salah yang besar, tapi takkanlah langsung tak ada kebaikan kan. Kalau asyik dipandang kesalahan, tak nampak baiknya, selagi itulah kita akan nampak buruk pasangan kita. Betul. Itu sebab muhasabah diri kita. Dalam waktu yang sama, kita perbaiki pula diri kita. Apa sebenarnya kesilapan kita, kelemahan kita yang sepatutnya
sepatutnya yang boleh kita buat yang dapat menyumbur ataupun mengelokkan kembali hubungan suami isteri. Macam mana pula kisah memperbaiki diri, insya-Allah besok kita akan cerita pula. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama muhasabah diri, termasuk saya juga, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita bertemu lagi besok. Homework kita banyakkan muhasabah diri pada hari ini, insya-Allah. Hidup mati bila bererti, mohon mohon maaf. Ikuti saya Bakhtia Fitri di FB dan juga IG. Bertemu esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bertemu lagi bersama dengan saya Ustaz Bakhtia Fitri Haji Abdul Hamid aka UBF dalam rancangan Motivasi Pagi di Radio IKIM. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sepanjang 2 hari saya bersiaran di Radio IKIM ini, sudah ada orang yang minta nasihat, minta highlightkan sesuatu dalam perkongsian kita ini. Dan sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, kalau sesiapa nakkan nasihat ataupun panduan ataupun pertanyaan ataupun perkongsian, boleh ikuti saya ataupun bertanya saya soalan di FB saya Bakhtia Fitri dan juga di Instagram saya. InsyaAllah tak ada masalah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ingat lagi tak hari pertama homework yang patut kita buat tentang syukur, semalam tentang muhasabah, dan sebelum saya habis semalam saya cerita dengan tuan-tuan bagaimana cara untuk nak memperbaiki diri kita. Bagaimana cara nak memperbaiki diri kita. Ingat lagi kan? Saya gantung dekat situ semalam kan? Dan hari ini insya-Allah saya penuhi janji saya. Bagaimana cara kita sebagai suami isteri untuk nak memperbaiki diri kita agar kita dapat menyuburkan, melahirkan cinta first class. Ingat balik ini tema kita, cinta first class ataupun cinta kelas pertama. Cinta-cinta ni maksudnya apa tuan-tuan dan perempuan, suami isteri sekalian? Bakal suami, bakal isteri. Apa maksud cinta ni? Cinta ni maksudnya perasaan sayang yang sangat mendalam. Dia sangat tau. Dia bila jumpa tu, dia pandang isteri dia, lawalah bini aku, comellah bini aku kan, mengembang je bini aku. Bini tengok kat laki dia pula, ya Allah perut laki aku, bilalah nak lahir anak ngandung tak lahir-lahir, dia kata nampak cute je laki aku tu. Benda tu jadi sangat sayang kan. Dia rasa macam seronok kan. Cuba tengok suami isteri sebelah kita tu yang naik kereta sama-sama, yang duk pandang laki bini tu. Bila pandang isteri, pandang suami, nampak tak ada rasa sayang yang terlekat situ. Rasa perasaan macam, alah, hai seronok tengok bini aku kan, tengok laki aku. Ke dah macam, apa salah selebet sangat laki aku ni? Ke gitu pula jadinya? Harapnya bukan gitulah harapnya, tak kan? So hari ni insya-Allah kita nak belajar bagaimana cara kita nak memperbaiki diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada cara yang terbaik untuk kita nak memperbaiki diri kita melainkan kita kena tengok balik, kena intai balik. Dalam Islam, Islam nak pasangan ataupun Islam nak suami isteri yang bagaimana, yang boleh memenuhi kehendak agama. Dengan sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita ikut balik apa yang Islam nak, apa yang agama nak, itulah cara yang terbaik untuk kita nak memperbaiki diri kita. Dah tentu apa yang agak benar, benda itu tercatat dalam wahyu Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Seperti mana yang disebut dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Apa kata Allah Ta'ala? Kata Allah Ta'ala dalam ayat tersebut yang boleh kita ringkaskan, dalam perkahwinan suami isteri ni mesti ada 3 elemen yang sangat penting. Pertama, apa dia? Pertama, mesti ada mawaddah, perasaan kasih dan sayang. Yang kedua, warahmah, perasaan belas ihsan kepada pasangan kita. Okey. Yang ketiga, mesti ada litaskunu ilaiha, rasa ketenangan, kedamaian hidup bersama-sama. 3 saya ulang balik tuan-tuan dan puan. Mesti ada pasangan suami isteri ini mesti kreatif untuk mencipta ketenangan dalam rumah tangga. Yang kedua, kasih dan sayang. Yang ketiga, perasaan balas ihsan, simpati kepada pasangan. 3 ini disebut dalam Al-Quran. Buka balik surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Mesti ada.
ini adalah matlamat perkahwinan. Itu sebab Imam Ibn Kathir ketika mana mengupas ayat ini, dia kata apa? Sebelum nak berkahwin suami isteri ni, sebelum pasangan suami isteri ini nak menerima pasangan masing-masing, setidak-tidaknya mesti ada sedikit perasaan kasih sayang, walaupun sedikit ya, walaupun sedikit perasaan kasih sayang. Walaupun dia kata, alah ustaz, saya kahwin dulu pun ustaz, mak ayah saya yang cari pun ustaz, saya kenal pun tidak, kan dia katakan, saya ni ustaz ikut cakap mak ayah saya ustaz, dia kata gitu. Iya, itu dulu kan kita tak ada ilmu dekat situ. Hari ni dah ada ilmu. Kalau kita nak kahwinkan anak kita ataupun nak susun atur perkahwinan anak kita dengan mana-mana lelaki ataupun perempuan, pastikan pada diri anak kita tu ada perasaan sayang kepada pasangan. Biar dia tengok muka pasangan. Sunat tengok kepada wajah tunang ataupun wajah pasangan sebelum berkahwin. Setidak-tidaknya dengan melihat wajah ada perasaan kasih dan sayang walaupun sedikit. Kata Imam Ibn Kathir, bila ada sedikit, walaupun sedikit perasaan kasih dan sayang, mudah untuk nak menjalankan tanggungjawab. Nampak tak kaitan kasih sayang dan juga tanggungjawab? Mudah nak faham gini je lah. Dah asyik laki tu kan, asyik laki tu balik lambat, nafkah tak bagi, semua tak boleh, itu tak dapat, ni tak dapat, anak terbiak. Macam mana isteri bila suami balik ke rumah, dia nak masak untuk suami dia? Macam mana isteri bila balik ke rumah suami tu tadi, macam mana isteri nak melayan suami dia? Dah suami asyik balik tak tentu arah, anak terbiak kan? So perasaan sayang tu tak wujud dalam suami isteri. Macam mana nak layan baik-baik? Itu sebab jangan memaksa pasangan kita sayang kepada kita. Ingat suami kena ingat, kita jangan paksa isteri sayang kepada kita. Termasuk juga isteri jangan paksa suami sayang kepada kita. Sayang-sayang dia tuan-tuan dan perempuan tu, kita kena ingat, sayang ini bukan dengan meminta tetapi dengan memberi. Ketika mana Al-Aqra' bin Habis, sahabat Nabi, duk nengok Nabi SAW asyik peluk dan cium Hasan bin Ali. Tuan-tuan dan perempuan kan, dia tengok Nabi peluk cium Hasan bin Ali. Aqra' kata dekat Nabi, ya Rasulullah, aku ada 10 anak tapi aku tak pernah cium peluk seperti mana engkau cium peluk Hasan bin Ali. Nabi kata kepada Aqra', man la yarham la yurham, barang siapa tidak menyayangi tidak akan disayangi. Nampak tak Nabi beritahu kepada kita? Sayang ini mesti dengan memberi, bukan dengan meminta. Lagi banyak kita memberi, lagi banyaklah kita memiliki. Masalah kita hari ni asyik minta, asyik tuntut, tapi kita tak bagi. Itu sebab perbaiki diri kita dengan bermula memberi kasih sayang kepada semua orang. Cipta kasih sayang tu tadi. Alright? Ini yang mesti ada. Yang kedua saya sebut apa tadi tuan-tuan dan perempuan, kita mewujudkan ketenangan dalam rumah masing-masing. Rumah yang serabut ni tuan-tuan dan perempuan, bila bercakapnya suaranya tinggi, kan? Laki cakap tinggi, rumah pun cakap tinggi, anak pula bergaduh. Tenang tak? Syurga ini tuan-tuan dan perempuan, bila kita sebut baiti jannati, rumahku syurgaku. Macam mana rumah yang syurga itu? Tengok contoh syurga. Syurga ini damai, tenang, tak ada suara pekik-pekik, malahan suaranya menenangkan. Macam itulah yang patut kita wujudkan dalam rumah tangga masing-masing, terutamanya pasangan suami isteri. Kalau suami tak buat, isteri buat, sama-sama kita buat sama-sama benda ni. Alright? Apalagi cara nak memperbaiki diri kita ini, mesti ada perasaan simpati suami isteri. Sian rumah aku, bila balik ke rumah aku tengok dia masak, walaupun dia kerja tadi, dia sanggup masak. Kita sebagai suami simpati. Apa yang patut kita buat? Basuhlah pinggan mangkuk lepas makan tu kan. Tengoklah pula anak buat kerja sekolah. Nampak tak macam tu? Isteri pula nampak suami tu balik dari kerja kan, nampak pula letih begitu. Apa kata buatkan air untuk suami? Alright? Kemas rumah tu elok-elok. Ni saling bekerjasama, saling faham, memahami, saling ada perasaan empati dengan pasangan. Bercakap simpati, empati, dia menjiwai, bukan setakat dia bercakap tetapi dia sama-sama membantu. Contoh macam tuan-tuan dan perempuan, kita ni bila suami tu, pasangan kita tu balik kan, tanya kerja okey tak okey, tak apalah, nanti abang tolong apa yang boleh abang buat dekat rumah. Isteri pula kata tak apalah abang, nampak letih sangat tu, nanti saya buat apa yang patut dekat rumah. Nampak tak dekat situ? Kadang-kadang kita ni taklah membantu sepenuhnya, tetapi percakapan kita, kelembutan kita, nada suara kita, intonasi kita menyebabkan pasangan rasa tenang.
Alright, tuan-tuan dan perempuan. So hari ini kita memperbaiki diri kita dengan buat 3 perkara. Pertama, bawa ketenangan dalam rumah masing-masing. Kedua, wujudkan kasih dan sayang. Yang ketiga, simpati dan empati dengan pasangan kita. InsyaAllah tuan-tuan dan perempuan, besok kita akan berkongsi lagi bagaimana nak menyuburkan cinta first class ini nanti. InsyaAllah, hidup mati biarlah bererti. Segala pertanyaan, perkongsian boleh hubungi saya di FB Bakhtiar Fitri dan juga di Instagram saya. Menapun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rancangan motivasi pagi itu tadi. Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kembali bersama dengan saya Ustaz Bakhtiar Fitri Haji Abdul Hamid aka UBF dalam rancangan motivasi pagi Radio IKIM terbitan Puan Maslina alias. Alhamdulillah, saya setiap hari rasa teruja, rasa excited, berbesar hati setiap hari dapat bertemu, dapat berjumpa dengan tuan-tuan dan perempuan di corong radio ini, Radio IKIM, radio yang memiliki pendengar yang sangat ramai, pendengar setia yang sangat dahagakan ilmu, termasuk juga saya. Saya pun setiap hari mendengar majlis ilmu di Radio IKIM. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan merahmati sesiapa sahaja yang terlibat dalam menyebarkan ilmu, dalam nak mewujudkan radio ini, dalam nak membina segala konten tentang radio ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati semuanya, termasuk kita yang mendengar radio ini. Tuan-tuan dan perempuan, baik, kita masih lagi bercerita tentang tema cinta first class, cinta kelas pertama yang mesti kita wujudkan, kita lahirkan dalam keluarga kita masing-masing. Baik, kali ini tuan-tuan dan perempuan, saya nak kita semua ini fokus pula kepada bagaimana cara nak mewujudkan cinta first class. Yang pertamanya, setiap pasangan suami isteri mesti ada ilmu psikologinya. Dia tahu dan dia beramal dengan apa yang dia tahu. Sebab tu kita kena ingat, kita ni nak mengurus rumah tangga, suami nak mengurus isteri, isteri nak mengurus suami dan juga mengurus anak-anak, mesti ada ilmu. Dia bukan melodi akal, dia tak boleh. Nabi SAW sekalipun dalam nak berdakwah sekalipun, kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi SAW tidak bercakap dengan hawa nafsu melainkan wahyu daripada Allah Ta'ala. Termasuk juga kita. Kita pun kalau kita ni nak menguruskan keluarga, kena ada ilmu. Jangan acah-acah pandai, bijak, cerdik. Dengan sebab itulah ilmu ini akan membezakan manusia, seperti mana yang disebut dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang ada ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu? Kita ambil contoh sajalah. Bila berlaku konflik rumah tangga, katakan suami dan juga isteri, suami buat sesuatu, isteri buat sesuatu, sebagai pasangan yang ada ilmu, dia tahu bagaimana nak respon, dia tahu macam mana nak selesaikan masalah. Okey, dia faham, okey, pasangan ni suka apa, tak suka apa. So dia buat apa yang suka, dia tinggalkan apa yang tak suka. Dan kalau ada konflik pula, dia tahu tang mana turning point yang boleh digunakan untuk nak memujuk balik hati pasangan. Sebab tu kena ngaji, kena belajar. Ilmu ni boleh datang dengan banyak cara. Satunya dengan membaca. Kita membaca, dapat ilmu, kita amal. Yang kedua, kita dengar. Macam pagi ni kan, kita dengar motivasi pagi, perkongsian. Boleh bila lepas kita dengar, kita beramal. Bolehlah kita dapat manfaat daripada ilmu tu. Yang ketiga, ilmu boleh dapat daripada pergaulan. Tengok kawan-kawan kita kan, macam mana cara dia bergaul dengan pasangan masing-masing, ataupun adik-beradik katakan, ataupun mungkin mak ayah kita, ataupun orang-orang yang dah, orang kata yang dah lama hidup, dah lama makan garam ni kan. Tu yang asyik kencing manis, tu yang asyik darah tinggi je tu kan, banyak sangat garam dia makan tu. Ataupun ilmu boleh dipelajari daripada pengalaman orang-orang yang banyak pengalaman. Samalah seperti ayah ibu kita, samalah seperti pengalaman orang yang dah lama berumah tangga kan.
tanya macam mana cara yang dia buat. Benda yang sama jugalah yang saya buat, termasuk juga saya ni ada idola-idola, ada orang-orang yang saya akan tanya, saya minta pendapat dan saya ikut bagaimana mereka menguruskan rumah tangga. Memang ada, dan saya ada share, saya ada kongsikan di FB saya dan juga di Instagram saya tentang pengalaman orang-orang yang lepas bagaimana menguruskan anak-anak. Okay, jangan cakap saya bercakap ni saya tak mengaji. Tak, saya nak bercakap ni pun bersepah buku atas meja, saya buat rujukan, saya buat study, kan? Even saya nak bercakap dengan tuan-tuan dan perempuan ni pun saya kena mikirkan perkataan apa yang sesuai, yang mudah diterima oleh semua orang. Sama jugalah kita, bila berlaku konflik suami isteri, kita sebagai suami kena bijak memilih perkataan yang sesuai, yang dapat melembutkan hati isteri. Sama juga isteri. Tu sebab bila kita ni sebagai pasangan yang ada ilmu, yang tahu psikologi, kita mudah untuk menyelesaikan masalah. Kita ambil contoh tuan-tuan dan perempuan, kita ambil contoh, mungkin ada suami ni kadang-kadang isteri dah mula macam dah tahu hati dengan perangai suami ni lah. Kadang-kadang suami ni kadang-kadang asyik yelah balik kerjanya lewat, sibuk memanjang kadang-kadang kan, tak ada masa dengan isteri. Suami ni kena mikir bagaimana cara nak menawan kembali hati isteri dia tu. Dia mesti bermula dengan dia kena memperbaiki hubungan suami isteri. Kadang-kadang tak boleh direct dengan isteri, tak dapat. Tapi suami ni bijak, dia tahu yang isteri ni sayang mak ayah. Suami ni buat apa? Suami ni dia ajak isteri, kata dekat isteri, jomlah ajak mak dengan ayah datang ke rumah kita. Lama tak jumpa, dia offer dekat isteri dia nak jaga mak ayah. Apatah lagi kalau ayah tu sakit, mak tu sakit, dia offer, dia tawarkan kepada isteri dia dengan harapan kalau dia jaga mak bapak menantu ataupun mak bapak mertua tu tadi, boleh menyebabkan isteri lembut hati. Dan bila dia buat begitu, mana ada isteri yang tak lembut hati bila suami sanggup berkorban nak jaga mak ayah dia, kan? Bersyukurlah dalam ramai-ramai anak ada menantu yang nak jaga, kan, mertua ni tadi. So isteri ni lembut hati bila nampak suami tu tadi, tak apalah, mungkin kurang masa dengan aku, mungkin tak banyak benda yang dia buat untuk aku, tapi sebab dia berbesar hati, dia tahu akan nak jaga mak bapak aku, itu pun cukup dah, aku tak nak minta banyak-banyak. Nampak tak saya kata? Di situ letaknya ilmu, di situ letaknya psikologi, memahami tingkah laku manusia. Mungkin cara begini tak dapat, buat cara begini. Nampak tak macam itu? Kan? Sebab kita kena ingat, kita ni manusia, kita takkan mampu nak buat semua benda yang manusia nak. Kita ni terbatas, kita punya kekuatan terbatas, kemampuan kita terbatas. Tapi kalau tak dapat buat semua, jangan tinggalkan semua. Itu yang saya bagi contoh tu tadi. Macam juga cerita anak-anak, mungkin mak bapak tak dapat duduk sepenuhnya dengan anak. Saya ambil bapak lah, sebab ya kan sibuk bekerja, kan. Mungkin tak dapat sepenuhnya nak duduk dengan anak baca buku ataupun anak buat kerja rumah. Tapi jangan biarkan langsung. Tang ibadah, tang solat, baca Quran, ayah, suami, kita ambil lah tanggungjawab untuk bawa anak tu sembahyang berjemaah. Waktu PKP ni lagilah kena berjemaah dengan anak, baca Quran. Kalaupun isteri tengok suami ni tak membantu untuk anak buat kerja sekolah, tak apalah, sebab suami dah bawa anak solat berjemaah baca Quran. Nampak tak dekat situ? Ini letaknya kebijaksanaan, keilmuan bagi pasangan, termasuk juga isteri. Isteri nampak suami tu letih, nampak suami tu duduk bangang-bangang. Kita ambil contoh lah, katakan Nabi SAW balik dari Gua Hira dalam keadaan sejuk menggigil, demam. Nabi selepas bertemu dengan malaikat Jibril dapat wahyu yang pertama. Nabi kata kepada Sayyidatina Khadijah, zammiluni, zammiluni. Bayangkan Sayyidatina Khadijah dah lama tak bertemu dengan Nabi. Nabi mengasingkan diri di Gua Hira, Khadijah cuma menghantar makanan saja. Tiba-tiba balik ke rumah, Khadijah diminta oleh Nabi selimutkan diri dia. Selimutkan aku, kata Nabi. Khadijah ni macam terpinga-pinga, apa salah kena selimutkan Nabi? Apa masalah Nabi? Tapi kebijaksanaan Khadijah, dia buat apa yang suami dia nak. Bila Nabi minta suruh selimut, Khadijah pun selimutkan Nabi. Tak cakap apa-apa pun, tak tanya benda apa pun. Kalau kita dah tanya macam-macam kan isteri, ni kenapa ni bang? Hantu mana pula duk rasuk abang ni kan? Ni demam apa pasal tiba-tiba balik rumah demam ni? Kita fikir gitu. Tapi Khadijah dengan keilmuan dan kebijaksanaan psikologi dia, bila Nabi suruh dia selimutkan Nabi, dan pada waktu tersebut dia berkata dengan perkataan yang sangat menenangkan Nabi. Apa Sayyidatina Khadijah kata ke Nabi? Ya Rasulullah, engkau kekasih Allah,
engkau ini sentiasa menyempurnakan hajat manusia, engkau ini mersatukan, mempersaudarakan orang yang bergaduh, takkan Allah nak menganiaya engkau? Kata-kata Khadijah menenangkan Nabi. Dengan sebab itu tuan-tuan, termasuk saya juga, hari ini homework kita, sama-sama kita belajar ilmu tentang psikologi, faham pasangan kita. InsyaAllah besok kita akan cerita lagi apa lagi yang boleh kita suburkan untuk mewujudkan cinta first class suami isteri. Hidup mati biarlah bererti. Ikuti saya di FB dan juga IG Bakhtiar Fitri. Mohon ampun dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rancangan motivasi pagi itu tadi Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi bersama saya Ustaz Bakhtiar Fitri Haji Abdul Hamid aka UBF dalam rancangan motivasi pagi di Radio IKIM. Kita masih ingat lagi kan tema kita cinta first class, cinta kelas pertama, menyuburkan cinta antara suami isteri. Hari ini alhamdulillah hari yang kelima kita bersiaran dan mudah-mudahan masih ingat lagi homework kita yang lepas-lepas. Ingat lagi hari pertama syukur, hari yang kedua muhasabah, hari yang ketiga memperbaiki diri, hari yang keempat kita ini belajar ataupun mencari ilmu psikologi bagaimana untuk nak respon kepada pasangan, apatah lagi kalau berlakunya konflik. Ini revision tau. Bukannya orang kata ilmu baru, ni revision, ulang kaji sahaja. Dan hari ini insya-Allah saya nak share dengan tuan-tuan dan perempuan kisah ataupun cerita seorang isteri dia mengadu dekat saya tentang hubungan suami isteri yang dah semakin pudar. Orang kata bergaduh lah lebih kurang begitu kan. Macam saya sebut kan tuan-tuan perempuan kan, bila program ataupun motivasi pagi ni berjalan akan ada yang WhatsApp saya, akan ada yang PM saya di Facebook, di Instagram, tanya soalan, mengadu dan macam-macam lagi. Dan inilah yang saya hadapi, yang saya bantu selama hampir 20 tahun saya dalam bidang motivasi dan juga latihan ini. Baik, lebih kurang ceritanya kan, sebulan yang lepas lah lebih kurang cerita je, ada seorang isteri tu mengadu kepada saya tentang masalah suaminya. Satu persatu dia cerita, satu-satu dia cerita. Daripada cerita yang panjang lebar tu, saya boleh buat satu kesimpulan sahaja. Lebih kurang cerita yang dikata dekat saya yang saya ingat, dia dah bergaduh dengan suaminya sejak 2 tahun kebelakangan ni dia kata. Sejak dia dapat anak yang kelima, maknanya dia dah kahwin dah berbelas tahun sampai anak yang kelima sejak 2 tahun yang lepas. So bermula 2 tahun yang lepas berlaku konflik lah suami isteri. Konflik dia lebih kurang macam ni je. Lebih kurang isteri ni kata, dia kata dekat suami, bila bercakap dengan suami, suami tak layan. Lebih kurang macam tu lah. Isteri mengadu itu ini, suami macam tak layan je. Macam tak ambil tahu je, lebih kurang macam itulah. Lebih kurang macam kalau anak tu punya kerja sekolah, suami ni tak ambil tahu sangat. Macam kalau kata nak beli barang apa-apa, suami pun tak ambil tahu. Okay? Dia mengadu dengan perasaan yang sangat marah sampai dia kata, Ustaz, bila suami saya buat saya macam tu, tak lain apa yang saya cakap, hilang hormat saya kepada dia Ustaz. Sampaikan kadang-kadang saya ni terlepas cakap, guna perkataan yang kasar dengan suami saya. Memang saya rasa frust sangat, sedih sangat dia kata. Dan saya dah hadap ni selama 2 tahun dia kata. Memang saya dengar cerita dia, subhanallah, nampak sangat frustras dia berborak dengan saya tu kan. Bila saya dengar begitu, saya dengar satu-satu ceritanya, kemudian saya kata dekat puan ni, tak apa puan, puan dah bercakap, dah bercerita, ameh saya pula bagi cadangan dan saya nak tanya puan dulu. Saya kata, saya tanya puan dulu, puan kena jawab sungguh-sungguh. Bidang saya bidang undang-undang tuan-tuan perempuan So saya pun bertanya seperti mana yang saya pernah hadapi kes-kes sebegini. Mana-mana klien saya akan tanya soalan yang sama. Bila dia mengadu tentang masalah, pertama saya akan tanya dekat isteri ni, puan mengadu saya masalah suami ni tadi. Puan sekarang ni, puan nak bersama dengan suami, terus bersama dengan suami ataupun nak bercerai? Dia kata, Ustaz, tak, kalau nak bercerai Ustaz, dah tentu saya nak bersama dengan suami saya. Anak pun dah 5 dia katakan. Okey, baik puan, alhamdulillah. Yang penting puan dah buat keputusan tak nak berpisah dengan suami, nak bersama dengan suami. Cumanya puan, saya kata, kalau puan buat keputusan nak bersama dengan suami, puan kena dengar cakap saya betul-betul.
Puan kena ikut cakap saya betul-betul. Bila puan nak tetap juga bersama dengan suami dalam keadaan puan tak puas hati dengan suami, ada benda yang puan nak dia tak dapat nak buat, puan kena ingat, puan kena berkorban jiwa raga puan. Sebab puan nak bersama dengan suami yang tak dapat nak bagi apa yang puan nak. Okey? Saya cerita dengan puan apa yang patut puan buat. Kalau saya dapat bercakap dengan suami puan, dah tentu saya akan beritahu pada suami apa yang patut dia buat. Cuma sekarang ni saya cerita dengan puan apa yang patut puan buat saja, okey? So puan buat seperti mana yang saya sebut ni puan. Okey? Sebab kalau saya dapat bercakap dengan suami, for sure. Saya kata dah tentu saya boleh bercakap dengan suami apa yang patut dia buat ni. So ini bukan sebab nak bias tak ataupun nak backup suami tak, tapi sebab saya bercakap dengan puan, bukan bercakap dengan suami. So dia pun faham, saya pun cerita satu-satu. Saya tanya puan jawab soalan saya baik-baik dulu Satu soalan yang pertama, suami bagi nafkah cukup ustaz, dia kata. Belanjaan tu anak cukup, rumah makan minum semua cukup, balik kampung tak beraya, balik kampung, baju raya beli tak beli, semuanya cukup. Okey puan, daripada apa yang puan sebut pada saya ni tadi, saya faham bagaimana perasaan puan terlampau kecewa dengan suami tak layan puan. Tapi bila saya tanya puan dari segi tanggungjawabnya, dia buat dengan sempurna. Pada saya puan, saya pernah dengar cerita yang lebih teruk lagi yang apa puan alami. So ada ceritanya suami tak layan isteri, bukan setakat tak layan, nafkah tak bagi, rumah pun tak balik, kadang-kadang tu pukul isteri. Lebih teruk daripada puan. Dalam keadaan puan kecewa sekalipun, tapi masih lagi bersyukur kepada Allah sebab ada orang yang lebih teruk lagi daripada puan. Tapi puan, Amir saya cerita dengan puan daripada cerita puan ni tadi, puan kecewa dengan suami sebab satu saja, suami tak layan puan sebaik mungkin. Betul, dari segi bercakapnya, apatah lagi nak cakap sayang pada puan kan, nak cakap sayang lagi lah tidak, nak berborak pun tak sangat, kadang-kadang duk sibuk dengan handphone kan. Tapi puan perasan tak bila puan respon bercakap dengan suami tu tadi, kan puan kata puan cakap kasar, puan cakap keras, marah-marah kan. Puan bercakap macam tu, suami tak layan, betul tak? Dan lagi frust puan bercakap selama 2 tahun dengan nada intonasi yang sama, suami tetap juga tak layan. Lagi kecewa betul. Puan kecewa selama 2 tahun sebab suami tak layan. Dan sebab suami tak layan tu sebab apa? Antaranya sebab puan bercakap dengan marah, puan bercakap dengan intonasi yang sangat keras. Puan, ada tak puan cakap dengan suami, minta dia beli barang apa-apa dan suami buat? Ada. Dia kata sejak akhir ni ustaz, dia kata bila suami saya ni marah-marah tak jalan apa semua, saya pun cakap dekat dia, bang, ni makanan dah habis, tolong beli. Dia beli ustaz, dia kata, bang, anak nak buat kerja sekolah, tolong ajar. Dia ajar. Puan perasan tak puan? Maknanya bila puan tukar intonasi bercakap dengan suami, tiba-tiba suami pun berubah. Nampak tak? Puan cakap kasar-kasar, tak dengar pun. Puan cakap biasa, dia dengar pula. Maknanya suami puan ni, puan pun dah tahu. Cakap keras tak boleh, kasar-kasar tak boleh. Okey puan, mulai hari ini selepas puan bercakap dengan saya, lepas ni puan bercakap dengan suami, cakap sikit, jangan banyak-banyak. Intonasi, tone suara, kalau 1 hingga 10 volume, main 1-2 je. Yang 9-10 dah tak nak dah, cukup saya kata. Cakap dengan suami, bang, nanti tolong beli lauk. Cukup macam tu. Bang, anak nak siapkan kerja sekolah, tolong ajar. Bang, bawa anak sembahyang. Puan cakap lembut begitu je. Jangan terketika, jangan marah. Sampai satu masa kan puan, percayalah cakap saya, suami pun pelik. Kenapa isteri aku tak marah-marah? Kenapa isteri aku tak kasar-kasar lagi? Kenapa dia tak jerit-jerit lagi? Sampai satu masa suami pula rindu nak dengar suara kasar puan tu kan. Akhir sekali dia akan datang balik dekat puan. Dia akan cakap baik-baik, tak marah banyak. Percayalah cakap saya puan. Sebab manusia ini sangat suka kepada kelembutan, boleh berubah dengan kelembutan. Termasuk juga kita sendiri pun kalau orang nak tegur dengan lembut kan. Tak percaya cakap saya puan buat benda dulu. Tengok seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Percayalah puan, lepas puan buat begitu pada suami puan tak akan telefon saya lagi mengadu masalah saya. Percayalah cakap saya. Lepas tu dia kata, ustaz, terima kasih banyak-banyak sebab sudi dengar cerita saya sampai habis. Memang lama dia cerita dengan saya tuan-tuan, puan-puan. Lama dia cerita dengan saya. Hampir 50 minit dia bercerita dengan saya tu. Dan saya bagi nasihat kat dia lebih kurang 10 minit saja. Yang pentingnya marahnya reda, dia puas untuk bercakap dan dia suka, dia puas hati dengan cadangan yang kita bagi. Itu sebab tuan-tuan dan perempuan, kita ni isteri, bila ada pasangan kita ni marah ke, bising ke, menjerit kata atau apa keadaan sekalipun, kita yang mendengar masalah orang ni, jangan komen apa-apa, jangan respon apa-apa. Dengar sahaja. Dengar. Jangan menghukum. Kadang-kadang isteri bercerita kat suami,
Bang, kat office tadi bos marah sekian-sekian. Awak buat apa? Itulah awak, kenapa awak buat begitu kan? Isteri bercerita nak minta ketenangan, tapi isteri pula kena marah dengan suami dia. Itu sebab kita ni, bila kita ini nak membantu orang menyelesaikan masalah, dengar baik-baik, bagi jawapan yang betul, bagi sokongan dan bagi cadangan yang membantu je. Dengan sebab itu, antara cara boleh menyelesaikan masalah suami isteri, ingat saya dah sebut, tarik handbrake, muhasabah diri dan perbaiki apa yang sepatutnya. Rupa-rupanya manusia ini boleh berubah dengan perkataan yang lembut-lembut. So hari ini homework untuk tuan-tuan dan perempuan, banyakkan bercakap lembut dengan pasangan masing-masing. Mudah-mudahan dengan kelembutan dapat mengubah segala-galanya, insya-Allah. Tuan-tuan dan perempuan, mohon maaf, hidup mati bila bererti. Ikuti saya di FB dan juga ID Bakhtiar Fitri. InsyaAllah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rancangan motivasi pagi itu tadi